kita mengenang kepada bekas Ketua Setiausaha Negara Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid yang telah pun dilaporkan meninggal dunia sekitar awal pagi tadi, dan sebentar tadi kita dilaporkan Allahyarham telah pun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara seperti apa yang kita bawakan sebentar tadi oleh wartawan lokasi kami iaitu Ridauddin Daud. Dan seterusnya kita nak bawakan mengenai sifat peribadi dan juga bagaimana jasa dan juga pengorbanan Allahyarham dalam dunia ini, terutamanya dalam sektor perkhidmatan awam, begitu juga dalam perjuangkan syiar Islam dan sebagainya. Untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara MPN bersama dengan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Prof, mungkin pertama sekali kita ingin melihat mengenang Tun Ahmad Sarji, pengalaman Prof mengenali Allahyarham sendiri, bagaimana sifat kepribadiannya? Okey, sebagai rakyat Malaysia, ya, saya turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan seorang tokoh yang saya rasa sangat-sangat disegani dan dihormati atas sumbangan jasa beliau dalam perkhidmatan semasa beliau bekerja dan juga selepas beliau bersara. Ya. Kalau saya gambarkan, ya, beliau kita anggap sebagai Malaysian towering personality, ya, yang mempunyai ciri-ciri yang boleh kita anggap sebagai sangat unggul, yang cintakan keilmuan, sentiasa berkongsi keilmuan kepada masyarakat, ya, yang sentiasa mencari pembaharuan dalam apa saja yang dilakukan dan tidak kurang sentiasa menjadi role model kepada masyarakat di negara kita. Jadi saya rasa, ya, itu merupakan satu kehilangan, ya, yang sangat besar kepada negara. Balik kepada sumbangan beliau, ya, kalau saya juga boleh gambarkan, beliau ni macam kalau letak di laut jadi pulau, ya, kalau letak di darat dia akan jadi gunung. A very well-rounded personality indeed, ya, sangat cemerlang dalam apa saja yang dilakukan. Kalau kita lihat susuri perkhidmatan beliau dalam perkhidmatan awam dan ke akhirnya menjadi KSN selama 6 tahun, ya, banyak perubahan transformasi perkhidmatan awam yang telah beliau perkenalkan, ya, dan ini merupakan satu sumbangan yang sangat-sangat besar yang berpanjangan sehingga sekarang ini. Apa yang kita dapat sekarang ini adalah hasil daripada buah fikiran dan juga lontaran-lontaran idea beliau untuk transformasi perkhidmatan awam. Dan masa beliau lah umpamanya kita sangat terbiasa dengan perkeliling-perkeliling kemajuan perkhidmatan, langkah-langkah strategik, ya, perubahan minda dan sebagainya, termasuk perubahan-perubahan skim perkhidmatan yang beliau lakukan untuk menjadikan perkhidmatan awam benar-benar efektif memajukan negara. Dan saya rasa ini merupakan satu sumbangan yang sangat-sangat besar. Dan ini juga dituruti oleh buku-buku penulisan beliau berkaitan dengan perkhidmatan awam towards a world-class Malaysian Civil Service contohnya. Tunggak 12 perkhidmatan awam contohnya. Dan semua yang sekular-sekular yang dikeluarkan juga dibukukan. Dan yang paling menariknya, apabila beliau membuat ucapan-ucapan beliau sangat bernas, dikutip dan dibukukan. Sehingga sekarang umpamanya kita boleh dapat di library-library, terutama sekali di Intan, ya, banyak petikan ucapan beliau yang merupakan pemikiran-pemikiran moden transformasi perkhidmatan awam. So ini merupakan satu perkara yang saya rasa, ya, susah untuk kita cari ganti, ya. Dan apabila kehilangan beliau ini, ya, saya rasa, ya, kita perlu menghormati beliau dan sumbangan beliau akan kekal untuk masa yang sangat panjang lagi. Dan banyak kita membincangkan mengenai ketika beliau sendiri ataupun ketika Allahyarham memegang jawatan sebagai Ketua Setiausaha Negara daripada tahun 1990 hingga 1996 itu. Dan sebentar tadi juga saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Mustafa Ishak banyak membincangkan mengenai penjawatan beliau sebagai KSN ini sendiri. Namun satu lagi penjawatannya iaitu pengerusi IKIM, iaitu Institut Kefahaman Islam Malaysia, yang perlu kita lihat kerana beliau telah pun menjawat jawatan itu lebih saya
kira daripada lebih hampir ke 30 tahun ya kalau difahamkan daripada 1996 sehinggalah habis riwayat beliau pada awal pagi tadi. Beliau masih lagi kekal sebagai pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia. Cuma kita nak faham mengenai IKIM ini sendiri. Kalau kita lihat kepada peranan yang dimainkan oleh IKIM ini adalah bertujuan untuk memberikan kefahaman Islam yang tepat melalui pelbagai atur cara dan juga aktiviti seperti penyelidikan, seminar, bengkel, forum, perundingan, latihan dan juga penerbitan. Dari segi penjawatan beliau sebagai pengerusi IKIM ini, bagaimana kita ingin melihat kepada sumbangannya, terutama dalam menyebarkan mengenai syiar Islam, begitu juga dalam menyebarkan mengenai hal-hal berkaitan dengan agama Islam ini sendiri? Okey, sebenarnya ya, rakyat umum perlu memahami bahawa IKIM itu sendiri adalah hasil idea beliau sendiri. Beliau adalah pengasas kepada IKIM itu. Ya, dan itu sebab apabila ditubuhkan, beliau menjadi pengerusi pertama dan selepas itu digantikan oleh Tun Abdullah Badawi sekejap. Kemudian dia mengambil alih semula. Itulah betapa besarnya sumbangan beliau kepada IKIM ini. Dan kita juga mengetahui IKIM ini merupakan satu badan yang membawa pemikiran moden terhadap dunia keislaman ini, dan ini merupakan satu sumbangan saya rasa ya yang akan memberi satu warna baru dalam pentadbiran keislaman dalam negara kita ya. Dan saya rasa ya dengan program-program yang dilakukan oleh IKIM ya, ianya telah banyak membuat perubahan minda kepada masyarakat Malaysia yang lebih moderate, yang lebih memahami persekitaran yang kita ada pada masa sekarang ini. Kita tahu kalau melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Institut Kefahaman Islam ini ialah memberi kefahaman mengenai agama Islam sendiri demi menjaga kesucian ajaran Islam yang sebenar tanpa menyentuh perkara-perkara retorik atau menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan. Sewaktu penjawatan Allahyarham sendiri dalam IKIM ini mungkin ada peranan-peranan dan juga mungkin ada pelbagai dari segi ke arah progresifnya membawa IKIM ni ke arah yang lebih ke hadapan. Bagaimana kita melihat kepada jasa dan juga pengorbanan Allahyarham dalam IKIM ini, terutama untuk memberikan kefahaman mengenai Islam dan juga untuk menyebarkan dari segi kefahaman Islam ini sendiri? Okey, banyak perkara-perkara yang telah diwacanakan, yang telah membawa pemikiran-pemikiran baru, termasuk juga kepada tokoh-tokoh pemikiran yang turut terlibat sama dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh IKIM ini. Ya, dan ini terutama sekali kita nampak juga pelibatan ilmuwan-ilmuwan dalam negara yang turut menyumbang dalam pembangunan dan juga sumbangan yang dilakukan oleh IKIM ini. Dan saya percaya ya ini perlu diteruskan dan merupakan satu landasan yang begitu baik untuk mentafsirkan kefahaman mengenai Islam dalam negara kita, supaya kita sentiasa tidak ekstrim, moden dan juga boleh mengikuti peredaran zaman ya. Dan tadi saya sempat menemual Datuk Dr. Afifi Al-Akiti dan beliau telah pun memberi pandangan bahawasanya Allahyarham ini cukup tegas dan juga peranan yang dimainkan adalah cukup baik sekali, terutama dalam menggabungkan ataupun dalam menyeimbangkan antara duniawi dan juga ukrawi. Duniawi ini kerana melihat kepada perjawatan beliau sebagai KSN dan bagi ukrawi ini melihat kepada perjawatan beliau sebagai pengerusi IKIM ini sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya daripada kepimpinan beliau ini boleh kita sama-sama pada generasi pada masa kini dan juga generasi pada masa akan datang boleh mencontohi kepribadian dan juga kepimpinan yang telah pun diberikan ataupun telah pun ditunjukkan sendiri oleh Allahyarham Tun Ahmad Sarji ini? Tadi kita katakan Allahyarham Tun Ahmad Sarji sebagai tokoh sangat terbilang ya. Kalau kita lihat kepada perkhidmatan beliau, dua dunia perkhidmatan awam dan juga dunia selepas persaraan ya. Dan kalau kita lihat selepas persaraan, beliau masih memberi sumbangan yang amat panjang. Kalau daripada 2006 ke sampai sekarang,
lebih 25 tahun beliau turut menyumbang dalam pelbagai kapasiti. Dan kita lihat bukan saja terhad kepada satu bidang. Beliau ni yang disebut well-rounded personality, perkhidmatan awam sangat cemerlang, dalam perkhidmatan korporat sangat cemerlang, ya. Bidang sukan pun sangat cemerlang, kepimpinan sukan dan sebagainya. Dan juga dalam seni pun beliau ada. Ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Yang jarang kita dapat dalam seorang towering personality seperti beliau ini. Ya, dan saya harap kita boleh sentiasa mengingatkan beliau dari apa-apa yang telah beliau sumbangkan itu. Ya. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara MPN atas perkongsian sementara tadi, penelitian beliau dan juga perkongsian beliau mengenai kepimpinan, jasa dan juga pengorbanan Tun Ahmad Sarji. Dan mungkin selepas ini kita akan bawakan perkembangan selanjutnya di mana kalau kita lihat sebentar tadi kita telah pun mengetahui, kita telah pun dilaporkan oleh wartawan kami di lokasi Ridauddin Daud yang mengatakan Allahyarham Tun Ahmad Sarji telah pun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Bukit Kiara dan pastinya kami akan membawakan perkembangan lanjutnya. Kami akan cuba untuk dapatkan waris-waris serta ahli keluarga serta pemimpin-pemimpin yang turut hadir memberikan penghormatan yang terakhir mengenang kepada Tun Ahmad Sarji ini.